Okay, boleh ceritakan sikit pasal Pendekar Awang kali ni, filem Pendekar Awang. Apa bezanya dengan Mat Kilau dengan yang Pendekar Awang? Berbeza dia sebenarnya adalah kesinambungan selepas daripada kebangkitan pahlawan tu. Jadi kemudian serangan ke atas Kemubudu menyebabkan Tok Gajah dan juga pahlawan-pahlawan Melayu mereka terpaksa beralih ke Ulu Ceka. Jadi dan ada yang berpecah-pecah lah. Jadi dari situ gerakan ataupun strategi yang seterusnya ialah mereka kena ke Terengganu dan juga ke Kelantan kerana telah mendapat pesanan atau utusan daripada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Kemudian Tokoh Paloh telah pun mendapat, macam cerita dia, Tokoh Paloh telah pun mendapat perkenan Sultan. Jadi Tok Gajah bergerak pergi ke Terengganu. Jadi itulah cerita dia lah, sambungan daripada kebangkitan pahlawan dalam filem Mat Kilau. Maknanya dia orang nak kumpul. Ya, tujuannya ialah untuk mendapatkan bantuan lah, mengumpulkan semua pahlawan-pahlawan di Kelantan, Terengganu dan juga daripada sebahagian daripada Aceh dan sebagainya untuk mengusir penjajah. Masa tu dia orang macam mana boleh tahu macam yang ada pahlawan-pahlawan setiap negeri tu? Dulu kita punya networking kita, ulama-ulama kita kan adalah sangat rapat dan sangat kuat. Jadi sebenarnya seruan daripada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani kemudian melalui Tokoh Paloh kemudian mendapat sokongan daripada istana, maka dapatlah mengumpulkan prajurit-prajurit Melayu. Dia macam ada data nama-nama tu lah, orang-orang dia nak jumpa tu maksud dia. Itu semua melalui ulama-ulama kita lah. Okey, dari segi filem lah, kita masuk pada filem lah. Apa kelainan dia dah macam perbezaan lah Mat Kilau. Dia perbezaan dia sikit. Perbezaan cerita. Satu, Mat Kilau is cerita dia punya hero tu dah memang it is written. Everyone knows about Mat Kilau. Kita pun buku sejarah kita tahu. Kita tak tahu pasal Awang. Kita tak tahu sekeliling kawan-kawan rakan-rakan sahabat dia yang berjuang sekali apa dia orang punya cerita. So inilah Pendekar Awang. So dalam segi lainnya kita try to ubah sikit dalam segi aksi dia, penceritaan sikit. So tapi mostly in terms of the war lah. Sebab dalam Mat Kilau tak ada war sebenarnya. Dia baru awal kebangkitan. Tetapi yang kali ini lebih maknanya aksi tu lebih bersifat perang. Lebih tersusun, lebih berstrategi. Jadi ada banyak perbezaan lah. Maknanya cerita ni selepas berlaku Mat Kilau lah. Tapi Mat Kilau ni tak ada, dia pergi ke Terengganu kan? Dia pergi menghala ke Kelantan. Ada yang kata dia juga pergi ke Terengganu, tetapi mereka ikut laluan yang berbeza. Mat Kilau melalui Kuala Tembeling, Sungai Kuala Tembeling. Tok Gajah, saya ceritakan dalam filem ini, dia melalui Sungai Pahang. Jadi mereka melalui jalan yang berbeza lah. Mana ada laluan tembus ke Terengganu lah. Ya. Mungkin depan ni nak buat filem Mat Kilau 2 pula ke? Untuk kenali ke pun? InsyaAllah ada tokoh pahlawan ulama yang kita akan buat selepas inilah. Cuma siapa tokoh yang mana belum lagi kita putuskan. Jadi saya rasa kena tunggulah. Kita harap ramai yang menyokong filem ini supaya kita beri kita motivasi lagi bahawa orang Melayu kita sangat-sangat menagih cerita-cerita tokoh pahlawan kita ni. Dari segi masa tu, bila tu yang cerita Pendekar Awang ni? Lepas pada Mat Kilau tu kan 16 ke 18 lagi? Masa sama, bukan 1892. 92. So masa Mat Kilau kutipan cecah 1 juta kan? So harapan untuk filem Pendekar Awang ni adakah yang sama ke atau bukan? Saya sebenarnya macam saya kata dengan producer, kita sebenarnya tidak meletak kepada angka lah. Sebab saya rasa itu semua Allah yang kerja rezeki. Tapi kita lebih kepada berapa orang yang dapat menonton dan sampai message knowledge, lepas tu tarik balik history pasal pahlawan lama kita. So itu the main point. Kalau pasal angka
mestilah itu semua rezeki dari Allah. Tapi demi impuan apa yang Studio Gembara nak kendengahkan adalah memang kita anak-anak muda, macam of course macam my age and younger than me, to understand and find research more about our heroes. Yang like apa yang disebutkan oleh Watak yang nama main cakap, kalau kita kalah, history kita tak dapat pegang, betul tak? So we want all these new generations to understand, to know and to dig more about our history. Kalau tidak macam mana? Kita selalu cakap kita tak ada jati diri. Like apa Tuan Haji Rahman pun cakap yang we always macam westernized. Now dengan social media semua, so I think kita perlu cari dig kita punya history. So dalam segi bangsa Melayu dan our tanah air, dan of course our unsung heroes. Okay. Macam dari segi apa asi dalam filem kan, apa mengarah. Mengarah. Dari segi macam mana bawa apa pelakon-pelakon ni menaiki kuda dengan memanah, tu lama tak dia punya? Okey, macam kuda dengan memanah, Studio Gembara dah bawa pergi training daripada awal pun. So diorang memang dah ada, some of the actors and actresses diorang memang dah menunggang pun, dah tahu dah dan memanah. So diorang memang sebelum memang kira Studio Gembara plan untuk buat filem ni, diorang dah memang dah hantar dah. So sampai ke saya dengan tim Reza Hilman, which is Indonesian Fight Choreography, is untuk ajar diorang fight dengan tersendiri. Dan so kita pun bila kita shoot, diorang sendiri yang fight, tak perlu pakai stand double, dan diorang pun dapat feel perang tu lah. Sebab itu kita tengok aksi mereka dengan kuda, dengan mana sebenarnya lebih kemas berbanding dengan filem kami sebelum ni lah. Sebab kali ini memang mereka bersedia ada training yang lebih proper berbanding dengan yang sebelum lah filem. Jadi kita belajar sentiasa nak baiki. Sebelum tayangan tu berapa bulan juga diorang lama juga. Diorang dah berlatih dulu. Dah lama. Sebelum saya dipanggil pun dia ada berlatih dah. Sebab tengok kuda tu lompat pun macam dah main ekstrim kan. Lompat kuda dengan kayu-kayu kat depan kan. Power. Saya pun kagum tengok tu. Okeylah. Ramai-ramai rakyat Malaysia, terutama orang Melayu dan seluruh rakyat Malaysia datang menonton kerana kita sedang membongkarkan satu kisah yang tidak pernah diceritakan, ya. Walaupun ada fiction juga, tetapi sebenarnya banyak kisah yang benar dalam cerita tu. Saya rasa kita sama-sama kena datang ke Pawagam bermula 11 hari bulan Januari ini. Saya berharap that everyone, all the audience dapat appreciate apa yang kita try nak ketemukan ni dekat audience. So kita jumpa 11 hari bulan, dan I want to thank all the crew, the cast, the producers Studio Gembara untuk melaksanakan karya ini. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang. Mungkin tanya di atas saya ni pelancaran filem Pendekar Awang. Terima kasih. Boleh tak ceritakan sikitlah bagaimana anda menghayati sebagai awang, dan kali ini anda memainkan peranan sebagai peran utama dalam filem ni? Alhamdulillah, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan media atas support dan sokongan. Saya actually sangat-sangat bersyukur kerana terpilih kali ini membawa watak rajuk utama lah untuk kesinambungan daripada filem Mak Kilau, iaitu Pendekar Awang. Kalau nak cakap pasal persediaan, memang sangat-sangat lama. Setahun sebelum filem ni syuting, saya dah buat preparation dari segi watak, training berkuda, memanah, bersilat. Itu memang berbulan-bulan awal lagi saya dah buat benda tu. Dari segi lakonan juga. Jadi latihan, training, rehearsal tu sebenarnya banyak membantu saya untuk apa yang anda lihat hasilnya di Pendekar Awang. Sejujurnya saya belum menonton lagi sepenuhnya filem ni, jadi saya pun tak tahu macam mana dia punya hasil dia. Okey, kita ada koreografi Reza dan tim daripada Indonesia sekali Jadi proses pembelajaran untuk silat apa semua kan, berapa lama ambil masa dengan mereka untuk orang kata nak cantikkan lagi dalam pengambilan? Reza yang daripada tim Indonesia tu sebenarnya daripada filem Mak Kilau pun diorang dah ada. Itu yang sebenarnya bagi saya, chemistry tu kita dah develop daripada filem Mak Kilau. Saya dah tahu cara dia macam mana, cara silat dia. Saya memang suka dengan koreo dan juga bunga-bunga silat yang tim sana bawa
untuk apply dalam filem kita, filem Pendekar Awang ni especially, dan dibantu juga oleh Reza, director kita. Jadi collaboration ni lah, kolaborasi daripada tim Indonesia dan juga tim Malaysia ni sebenarnya sangat-sangat, saya rasa sangat-sangat teruja, dan hasil dia pun sangat-sangat best, sebab kita ada dua idea berbeza daripada dua negara kan. Dan bila kami pelakon ni banyak belajar daripada mereka, dan itu banyak memudahkan kami lah sebagai seorang pelakon, sebab kita tengok koreo diorang ni dah memang cantik. Jadi kita pelakon hanya melakukan balik koreo yang dah memang cantik tu. Jadi itu sebenarnya membuatkan kita rasa selesa lah bila berlakon ya. Okey, dua pengarah Jadi perbezaannya pengarah yang ni yang pertama dan yang kedua. Bagi saya memang lain pengarah dia, ada lain vision dia lah, visi dia, direction dia, apa yang dia nampak. Tapi kita sebagai pelakon, kita dah tahu karakter macam mana kita nak bawa. Setiap pelakon tu, sebelum, saya percaya semua pelakon dalam cerita Pendekar Awang, sebelum masuk set, kita dah tahu macam mana karakter ni yang akan kita craftkan di dalam cerita ini, dalam filem ini. Jadi bila ada pertukaran pengarah itu, of course perlu ada perbincangan. Sebab macam saya cakap tadi, setiap pengarah dia ada cara dia. Jadi perlunya ada perbincangan di antara pengarah dan juga pelakon, macam mana kita nak menjayakan satu-satu babak tu. Jadi bila perbincangan itu okey, tak ada masalah, dan hasilnya pun tak ada masalah, cantiklah macam yang penonton-penonton boleh tengok lah ya. Assalamualaikum, saya Fatah Amin, memegang watak Pendekar Awang. Jangan lupa saksikan Pendekar Awang di seluruh pawagam pada 11 Januari. Okey, apa pengalaman lah boleh dapat berlakon tu macam mana? Memula filem Mak Kilau kan, sekarang ni filem Pendekar Awang ni. Jadi saya punya jalan cerita ni sebenarnya 2014 saya mula dengan Studio Kambara. Diorang panggil 2014 jadi Captain Sayers, dan time tu kita shoot 40% je sebab terjadilah dia punya pengarah, dia punya cerita takik lah terjadi, so diorang break, diorang buat balik 2016 sekali lagi, diorang try 2018 baru dia panggil saya balik buat sekali lagi dengan Samsul Yusof. Jadi kita dapat shoot dengan Samsul Yusof, alhamdulillah berjaya. Saya dipanggil balik untuk jadi Captain Sayers sekali lagi dalam Pendekar Awang. Beza cabaran kali ni macam mana? Kalau hutan pula, sebelum ni dekat rumah. Sebelum ni tak banyak perjalanan naik kuda, so saya punya scene yang kuda tak banyak. Jadi saya dulu dekat kampung saya kat Belgium memang ada pengalaman naik kuda, tapi masa kecil. So dah lama sangat tertraining. So masa Mak Kilau memang challenging, lagi cabarkan sini. Kita dapat sebulan, 2 bulan kita pergi training lah, regularly training 3 kali seminggu ke apa. Biasakan dengan kuda. So memang kuda yang kita training kita pakai untuk shoot. So dia jadi sedap lah, dia jadi. So saya rindu kuda saya, Nina nama dia. Ya. Jadi tapi banyak cabaran lah shoot dalam hutan, sebab kita ada hujan, kadang benda jatuh dari pokok. Tapi aku ada helmet, jadi selamat lah. Dalam berlawan tu ada macam luka-luka tak? Ada. Kalau tak ada luka tak terjadi kerja kan. Memang kita ada luka, semua ada insiden. Saya dalam 3 kali jatuh dari kuda time shooting, tapi sebelum training pun berapa kali jatuh kuda. So saya cuba jatuh banyak cara jatuh masa training. Kadang saja lepaskan, sebab kita nak tahu bila dalam shooting tu kita tahu macam mana nak jatuh. Alhamdulillah tak ada insiden yang teruk. Saya selamat berjaya buat scene semua dengan, tapi kadang kita rasa malam pagi tu bila bangun nak pergi kerja tu, nak pergi shooting tu rasa macam boleh jadi juga ni accident lah. Kita kerja dengan binatang, kalau kerja biasa dengan manusia kita tahu takkan jadi apa, tapi bila dengan binatang tu anytime. Ada kes yang kuda lari laju, kita jatuh, kuda lari sikit lagi langgar kamera, macam-macam. Tapi yang paling teruk saya kena dengan bee, ada wasp dalam hutan tu, ada dia gigi aku ke belakang. Bila kena jadi macam panas, sakit gila. Tu paling sakit lah. Berapa lama tu berlakon
Buat lakonan berapa lama? Untuk filem ni, filem Pendekar Awang kita shoot 100 hari total. Saya rasa saya ada dekat on set 20 hari, 25 hari. Tak ingat sangat, mungkin jadilah biasa. Kadang kita on set tak jadi shoot, hujan ke apa kan. 25-30 hari. Lagi banyak sebab second block pun banyak hari. Sebulan juga. Sebulan lebih. Tapi dia spread banyak bulan. Sikit-sikit. So apa harapan filem ni? Harapan dia insyaAllah akan berjaya. Harapnya sama juga macam Mak Kilau, korang semua boleh sokong filem Pendekar Awang supaya producer lepas ni lagi berani untuk buat filem sejarah. Jadi kita dapat entertainment dengan manfaat yang macam producer selalu cakap kan, dia hiburan bermanfaat. So itu yang kita nak. Kita nak producer penerbit Malaysia berani buat filem yang luar dari kotak, buat filem yang berani naratif yang lain daripada lain. So kebanyakan penerbit dia takkan berani bila dia tengok cerita macam tu sejarah kan, dia tak berani. So insyaAllah korang semua sokong, insyaAllah lagi banyak penerbit berani nanti tu buat banyak cerita. Saya tak sabar buat cerita lagi macam cerita Lanun ke apa kan, Malaysia macam cerita sejarah boleh buat banyak. Hai, saya Jof Andre Fayars sebagai watak Captain Sayers, dan saya harap kamu semua akan sokong filem Pendekar Awang yang akan keluar tak lama lagi 11 hari bulan Januari di seluruh Malaysia. Jangan terlepas.